Okay, hello everyone. How are you? If you guys doing fine and doing good at home? Okay, so hari ini merupakan topik yang terakhir dalam bab elektromagnetan. So, hari ini saya akan sentuh tentang rangkaian grid nasional. Okay, dalam grid nasional ini, okay, kamu kena tahu bagaimana tenaga elektrik dijana. Tenaga elektrik ini dijana menggunakan dua sumber, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, dalam sumber yang tidak boleh diperbaharui ini terdapat empat sumber iaitu angin, air, cahaya, geoterma. Manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui ada empat juga iaitu arang batu, bahan api fosil, tenaga nuklear dan biogeosim. Okey, contoh biogeosim adalah sisa-sisa sawit. Okey, so sumber yang pertama yang saya akan sentuh dulu adalah cahaya. Bagaimana cahaya ni boleh menjana arus elektrik, tenaga elektrik. Okey, so dia menggunakan panel suria atau solar panel untuk menjana tenaga elektrik. Tetapi hari ini saya akan sentuh bagaimana kita mau menjana tenaga elektrik dalam kuantiti yang banyak. Okey, so sumber-sumber selain daripada cahaya ni digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam kuantiti yang banyak. So, sudah tentu kita perlu satu stesen, iaitu stesen jana kuasa. Dalam stesen jana kuasa ni ada turbin dan ada penjana. So, sumber-sumber ini digunakan untuk memutarkan turbin. Bila turbin ini berpusing atau berputar, DGE dan arus elektrik akan teraru pada penjana. Okey. So, akan sentuh dulu tentang angin. So, angin ni dia akan membantu memutarkan turbin. So, bila turbin ini berputar, DGE dan arus elektrik akan teraru pada penjana. Okey. Dan yang seterusnya air. Manakala air pula, sebelum ni saya sentuh tentang air pada empangan kan. So, empangan ini dibina di hulu sungai. So, kenapa di hulu sungai? Sebab alirannya yang deras. So, aliran yang deras itu akan membantu memutarkan turbin. So, turbin ini bila dia berputar, biji dan arus elektrik akan teraru pada penjana. Okey, so manakala geoterma ni maksudnya adalah tenaga haba daripada perut bumi. So, tenaga haba daripada perut bumi ni dia menghasilkan steam. So, steam yang panas ini akan membantu memutarkan turbin. Seterusnya, DG dan arus elektrik akan teraru pada penjana. Manakala arang batu dan bahan api fosil dan biogeosim ini dibakar, so dibakar seterusnya memanaskan air. So, air yang panas ini menghasilkan steam dan steam ini akan memutarkan turbin. Dan bila turbin berputar, DGE dan arus elektrik akan teraru pada penjana. Okey. So, itu adalah fungsi stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ni adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. So, bagaimana tenaga elektrik yang dijana di stesen jana kuasa ni dihantar daripada rumah ke rumah? Kita perlu rangkaian grid nasional. Okey, dalam rangkaian grid nasional ini, rangkaian grid nasional ini fungsi dia adalah untuk menghantar tenaga elektrik yang dijana daripada stesen jana kuasa ni ke rumah. Okey, dalam rangkaian grid nasional ini wajib ada transformer, wayar dan pylon atau pencawang. Okey, so stesen jana kuasa ni biasanya dia menjana voltan atau voltan dalam lingkungan 11 kV hingga 33 kV. Dan di sini adalah transformer injak naik. So, sebelum dihantar, transformer injak naik ni adalah fungsi dia adalah untuk meningkatkan voltan daripada stesen jana kuasa. Kenapa perlu ditingkatkan voltan sebelum dihantar ke rumah? Okey, so tujuan dia adalah apabila daripada formula kuasa P sama dengan IV, so voltan tinggi, arus rendah.
So bila kita hantar voltan yang tinggi ni, arus elektrik yang mengalir dalam kabel atau wayar ini adalah rendah. Kenapa rendah? Supaya kurang tenaga elektrik dibazirkan sebagai tenaga haba apabila dihantar melalui kabel pada pencawang. Okay. So di sini sebelum dihantar daripada ke rumah, voltan yang tinggi ini akan diturunkan menggunakan transformer injak turun. Okay, so barulah dia diagi-agikan. Okay, so di sini adalah transformer injak turun juga. Fungsi dia adalah untuk menurunkan voltan. Dan di rumah pun sama juga, ada transformer injak turun. So di rumah biasanya tenaga elektrik cuma dibekalkan sebanyak 240 volt. Alright, okay. So fungsi rangkaian grid nasional ini adalah untuk menghantar tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa untuk diagikan ke rumah. Okay. So dalam rangkaian grid nasional ini wajib ada transformer injak naik, wayar, transformer injak turun dan pylon. Okay. So secara rumusan dia, okay, dalam rangkaian grid nasional ini, stesen jana kuasa fungsi dia adalah untuk menjana tenaga elektrik, dan rangkaian grid nasional ini fungsi dia adalah untuk menghantar tenaga elektrik yang dijana ke seluruh negara. Okay. So wajib ada transformer injak naik, wayar, transformer injak turun dan pencawang. Okay. So katakanlah di sini, biasanya dalam soalan SPM dia akan tanya, jika ada burung hinggap di kabel ini, kan kamu sudah tahu voltan pada kabel adalah sangat tinggi, fungsinya supaya arus elektrik yang mengalir dalam kabel adalah rendah untuk mengelakkan pembaziran tenaga elektrik ketika penghantaran, sebab kurang dibazirkan sebagai tenaga haba. Okey, so katakanlah di sini, kenapa apabila burung hinggap, burung ini tidak kena renjatan tenaga elektrik? Okey, so sebab dia, apabila burung hinggap, liter yang mengalir, arus elektrik yang mengalir pada burung adalah mengalami liter tidak lengkap. So liter tidak lengkap maksudnya tiada beza keupayaan yang wujud pada burung, menyebabkan burung tidak terkena renjatan elektrik. Tapi kalau kakinya hinggap pada wayar, kedua-dua belah wayar ini, burung akan mati dan dia terkena renjatan elektrik sebab burung mengalami litar yang lengkap disebabkan wujud beza keupayaan. Okey, so itu sebab dia. So sama juga anda dilarang, katakanlah di sini ada layang-layang yang tersangkut, so kamu jolok dia. So anda dilarang sama sekali jolok itu layang-layang. Sebab kenapa? Sebab anda bersentuhan dengan tanah. So bila anda bersentuhan dengan tanah dan anda jolok itu layang-layang, so dia akan menghasilkan litar yang lengkap dan anda terkena renjatan elektrik. So anda juga dilarang mendekati pencawang ini. Pencawang ini adalah voltannya sangat tinggi, especially ketika hari hujan. So ketika hari hujan, kamu sudah tahu air merupakan konduktor elektrik yang baik. So dia bila bersentuhan dengan tanah, so dia akan menghasilkan litar yang lengkap dan anda berpotensi terkena renjatan elektrik.
Oke, satu lagi saya mau kasih tahu kamu. So, kalau kamu tengok dalam pencawang ini ada bola merah tuh. So, bola merah ni fungsi dia adalah sebagai amaran kepada helikopter, kapal terbang supaya tidak melalui kawasan itu. So, kalau dia lalu, so kapal berpotensi melanggar kabel tersebut. So, dengan wujudnya bola merah ni, dia adalah sebagai amaran jangan lalu. Okay? So, secara rumusan dia, okay, so session jana kuasa ni menjana arus elektrik menggunakan sumber yang boleh diperbarui atau sumber yang tidak boleh diperbarui. So, fungsi sumber itu adalah untuk memutarkan turbine. Bila turbine berputar, UG dan arus elektrik akan terarah pada penjana dalam stesen jana kuasa ni. Dan stesen jana kuasa ni menjana arus elektrik dan arus elektrik dihantar menggunakan rangkaian grid nasional. Dalam rangkaian grid nasional ni ada transformer, ada wayar, transformer injak naik, ada pylon, ada pencawang dan transformer injak turun. Okay. So, tenaga elektrik yang dihantar ke rumah menyebabkan alat-alat elektrik boleh berfungsi. Contohnya, TV, lampu, peti ais dan sebagainya. Okay. So, itulah secara ringkas tentang rangkaian grid nasional ini ya. So, habis sudah tentang bab 3. So, hopefully you guys understand about elektromagnetan ni. So, I think that's all for today. Thank you very much.